أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من المخلصين لحدين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمسنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung muka surat 22. Kat mana itu? Wa an yutaba'ahu itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif wa an yutaba'ahu suratul qudwah tis'un tasihhu fi khamsin. Baik, arti dia wa an yutaba'ahu, wa dan yakni dan yang ke 11-nya, an bahawa yutaba'ahu mengikutnya, yang ikut oleh makmum akan imam itu. Suratul Qudwah wa an yutaba'ahu, dan ke-11-nya wa ni wa dan apa, dan yang ke-11-nya ayyutaba'ahu, yang mengikut makmum akan imam. Apa maksud ikut makmum akan imam? Jadi ikutlah makmum akan imam itu dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Contohnya lagu mana? Contohnya
menukar rukun dari satu rukun ke satu rukun yang lain. Ini banyak orang buat salah dalam menuruti imam dalam pertukaran dari satu rukun ke satu rukun. Macam mana? Bila Pak Imam bergerak nak bertukar dari satu rukun ke rukun yang lain, contohnya seperti bila makmum, bila imam nak turun sujud daripada i'tidal, jadi makmum tadi dia tak boleh bergerak selagi imam tak sampai ke destinasi dia. Tapi hari ni ramailah orang bergerak berserta dengan imam. Ada yang lambat sikit pada imam, Pak Imam belum sampai dia dah bergerak dah. Tu menyebabkan terbatal pahala 27 kali ganda. Begitu juga dengan memberi salam. Memberi salam, ramai orang yang bagi salam selepas imam memberi salam yang pertama. Dalam mazhab kita Syafi'i, mazhab lain kita tak bercara. Dalam mazhab Syafi'i makruh bila imam belum memberi salam yang kedua, kita dah memberi salam. Makruh tu menyebabkan terbatal pahala 27 kali ganda. Makruh tu menyebabkan terbatal pahala 27 kali ganda. Sembahyang tak batal, pahala 27 kali ganda tu batal. Jadi macam sembahyang seorang lah. Tu ramai yang tersalah. Tu yang paling banyak tersalah. Nombor 2. Nombor 3, ramai yang sujud lama. Ramai yang sujud lama. Pak Imam dah baca Fatihah baru dia bangun. Pak Imam dah habis dah baca Fatihah, nak baca surah rakaat yang kedua, baru dia bangun dari sujud yang lama tadi. Pak Imam satu rakaat, dia pun satu rakaat. Pak Imam sujud yang pertama, dia sujud pertama. Pak Imam sujud yang kedua, dia pun sujud yang kedua. Pak Imam bangun ni rakaat yang kedua, baca Fatihah, dia duduk sujud punya lama. Sampai nak habis baca Fatihah dah, Pak Imam ni baru dia bangun. Itu makruh. Makruh tu boleh menyebabkan batal pahala 27 kali ganda. Sembahyang tak batal, pahala tu lah. Jangan kita panjang-panjangkan duduk kita, sujud kita dalam rukun fi'li tadi. Bila imam sudah bergerak ke destinasi yang baru, rukun yang baru. Itu yang banyak. Atau nombor 3 yang orang tak ikut, tidak yutabi'ahu, tak ikut imam tu. Baik. Habis di situ. Suratul Qudwah, bermula segala macam perikutan itu, yakni Qudwatul Imam itu. Suratul Qudwah Suratul Qudwatil Imam. Bermula segala macam perikutan itu, ini perikutan makmum akan imam dalam solat jemaah itu, 11 tasihhu adalah yang sah, diikut itu pula fi khamsin, ada 5 macam. Qudwatu rajulin bi rajulin,
Yang pertamanya, mengikut laki-laki dengan laki-laki. Wa qudwatu mra'atin bimra'atin. Yang keduanya, mengikut oleh perempuan birajulin tu. Langkah pula baca. Wa qudwatu mara'atin birajulin. Dan yang keduanya mengikut oleh perempuan dengan lelaki. Qudwatu khunsa birajulin. Dan yang ketiganya mengikut, dia tulis itu pada banci, bukan banci. Tahulah banci ni dalam bahasa Indonesia pondan. Banci itu pondan. Pondan ni dihukumkan laki-laki, pasal dia memang laki-laki. Khunsa ni dia tak macam banci. Khunsa lah. Khunsa tu khunsa lah. Banci ni pondan, lelaki lembut yang suka berpakaian perempuan. Dia make up macam perempuan sebiji. Tu banci. Tapi khunsa ni tak. Khunsa ni dia memang ada dua alat, alat laki-laki dan alat perempuan, yang macam kita cerita dululah. Kalau laki-laki pun lembut tu, dia jadi imam boleh. Imam pada kita boleh, dengan syarat dia sah imam dia tak buat perkara yang batalkan solat, sah lah. Jadi banci situ ubah sikit, buat kurungan, bertulis kat tepi dia, bukan pondan, bukan masuk di sini pondan, tetapi ialah khunsa, iaitu manusia yang mempunyai dua alat. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Alat laki-laki ada, alat perempuan pun ada. Itu masuk khunsa. Jadi macam ikan pula. Dia macam ikan. Ikan ni dia lelaki, dia jantan, dia betina. Qudwatum ra'atin bi khunsa. Dan keempatnya mengikut perempuan dengan khunsa. Dia tulis banci diri, bukan benci, banci. Orang Indonesia dia kata banci. Kita orang Malaysia banci tu, banci ni kita buat pengiraan semula. Contohnya banci rumah. Banci rumah kampung ni ada berapa? Tu pengiraan semula. Sesuatu jumlah yang dulu ni ada hadis kira, nak kira balik. Tu kata banci. Banci rumah. Nak kira balik semua rumah tu dalam kampung tu orang berapa banyak ada. Banci laluan. Nak banci kereta lalu kot jalan tu berapa biji satu hari. Tu banci, mana pengiraan. Dalam bahasa Melayu, tu banci. Tapi banci di sini bukan yang tu. Banci di sini ialah pondan. Orang Indonesia sebut pondan, sebut banci. Kita mesti sebut pondan. Jadi sebenarnya pondan tu bukanlah banci. Sebab pondan tu laki-laki yang mempunyai alat lelaki. Tu pondan lah.
Itu dipanggil juga khunsa, dipanggil juga banci dalam Indonesia. Tapi khunsa ni bukan banci. Khunsa ni ialah lelaki yang manusia mempunyai dua alat. Alat laki-laki ada, alat perempuan pun ada. Banci ada apa jenis? Ada dua jenis. Banci muskil, khunsa ada dua jenis. Khunsa muskil dan khunsa ghairi muskil. Khunsa muskil dia khunsa yang boleh berubah jantinanya. Terkadang contohnya 6 bulan jadi laki-laki, 6 bulan jadi perempuan. Itu kata khunsa muskil. Yang kedua khunsa ghairi muskil. Itu khunsa yang tak dimuskilkan. Satu alat dah hidup, satu alat lagi memang tak hidup. Contohnya hidup yang perempuan, yang laki-laki tak hidup. Maka itu dah jadi dua jenis khunsa. Dua jenis khunsa. Sudah cerita dah bab khunsa ni. Jadi manusia ni ada 3 jenis: lelaki, perempuan dan khunsa. Wa qudwatu mara'atin bi khunsa. Dan keempat, mengikut oleh perempuan dengan khunsa. Wa qudwatu mara'atin bi mara'atin. Dan kelimanya mengikut perempuan dengan perempuan. Wa tabatulu fi arba'in. Dan tiada sah mengikut ada 4 perkara. Baik, dia kata ikut makmum akan imam tu ada 5 jenis. Yang pertama, lelaki ikut lelaki-lelaki. Yang kedua, laki-laki ikut yang keduanya, perempuan ikut laki-laki. Yang ketiga, khunsa ikut laki-laki. Yang keempat, perempuan ikut khunsa. Yang kelima, perempuan ikut perempuan. Itu 5 jenis cara qudwah imam, ikut makmum akan imam. Jadi tak boleh orang perempuan ikut laki-laki, tak boleh laki-laki ikut khunsa. Tu nak cerita tu. Baik, habis Wa qudwati rajulin bi khunsa. Habis. Apa tadi habis kan? 3. Syurutul jam'i itu. Syurutul jam'i taqdimi arba'atun. Bermula segala syarat jamak takdim itu 4. Dia nak masuk cerita bab jamak. Mayang jamak. Kita dah cerita main jamak. Tadi kita baca laju lah. Nak baca laju ya. Tak faham boleh tanya.
Kita sembang jamaah ada banyak kali dah kita cerita. Kita banyak-banyak kali. Orang yang dah reti dia boring. Yang tak reti dia baring. Yang dah reti dia boring. Yang tak reti dia baring. Baring apa? Bismillahirrahmanirrahim. Belumlah kejut kawan baring. Takkan nak kabur hari-hari. Yang kawan dia pun dengarlah masa mengaji nak baring. Masa baring tu baring lah. Masa mengaji janganlah baring. Baik, dia kata apa? Syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Bermula segala syarat jamak takdim itu 4. Al-bada'atu bil aula. Yang pertamanya memulakan dengan yang mempunyai waktu. Apa dia? Jadi kita mulakan solat tu dengan tuan punya waktu. Contohnya zuhur dengan asar, mesti buat zuhur dulu. Jamak takdim zuhur dengan asar, mesti buat zuhur dulu. Buat asar dulu tak sah. Tak sah sembahyang. Haram lagi tidak sah. Itu jamak takdim. Jamak takhir, jamak takdim tak apa. Jamak takhir boleh buat mana-mana dulu. Tapi kalau jamak takdim mesti buat tuan rumah dulu. Yang ampunya waktu tu, itu tuan rumah dulu. Apa dia? Zuhur dengan asar mesti buat zuhur dulu. Maghrib dengan isyak mesti buat maghrib dulu. Itu syarat yang pertama jamak takdim. Wa niyatul jam'i fiha dan berniat jamak pada sembahyang yang pertama. Mesti niat jamak dalam solat yang pertama. Mesti niat jamak dalam solat yang pertama. Contoh dia guna yang kita cerita kemarin baru cerita ya. Niat jamak tidak disyaratkan di dalam takbiratul ihram. Niat jamak tak disyaratkan di dalam takbiratul ihram. Niat qasar mesti dalam takbiratul ihram. Tu faham tu. Tulislah kata. Kalau pakar boleh ingat apa. Esok tanya tak erti. Niat jamak mesti di dalam waktu yang pertama. Niat jamak takdim mesti di dalam solat yang pertama. Jika tak niat jamak dalam solat yang pertama, maka tidak boleh tunaikan jamak takdim. Nanti solat yang kedua tu kena buat dalam waktunya. Tak boleh buat dalam waktu yang pertama. Pasal tak niat jamak dalam waktu solat yang pertama. Faham? Faham Umar? Kalau niat qasar mesti dalam takbir. Niat jamak tidak disyaratkan di dalam takbir. Boleh niat dalam takbir, boleh niat selepas takbir, asalkan sebelum memberi salam yang pertama. Macam mana niat dia? Macam mana niat jamak? Macam mana niat jamak takdim?
Macam mana niat jamak takdim? Aku solat fardu asar dalam waktu suhur ini. Itu niat jamak takdim. Aku solat fardu asar dalam waktu zuhur ini. Kasmah isya, aku solat fardu isya. Bukan. Aku tunaikan solat fardu zuhur dalam waktu. Aku tunaikan solat fardu asar dalam waktu zuhur ini. Gitu. Aku tunaikan ataupun aku kerjakan solat fardu asar dalam waktu zuhur ini. Bila nak niat tu? Dalam takbir pun boleh. Kalau boleh lepas takbir boleh, lepas Fatihah boleh, dalam rokok boleh, dalam i'tidal boleh, dalam sujud boleh, dalam duduk antara dua sujud boleh, dalam sujud akhir pun boleh. Asalkan jangan selepas memberi salam. Lepas beri salam baru teringat, ada tak boleh itu syarat yang pertama. Niat untuk mengerjakan sembahyang jamak dalam waktu yang pertama. Contohnya zuhur dengan asar dalam waktu zuhur, dan niatkan jamak tu dalam waktu zuhur. Masa kita solat waktu zuhur itu. Baik, kita dah baca banyak kali jamak tak ceritalah, panjang teruslah. Wal muwalatu bainahuma, dan dan yang ketiganya muwalat. Apa dia maksud muwalat? Muwalat bainahuma, berturut-turut antara dua sembahyang itu. Apa maksud muwalat? Berturut-turut. Lepas zuhur jangan dia buat apa dah, terus buat asar. Kalau maghrib dengan isyak, lepas sembahyang maghrib dengan buat apa dah, terus bangun sembahyang isyak, melainkan boleh diselangi dengan iqamah dan juga wudu kalau dia batal. Jangan duk wirid panjang-panjang. Tak payah wirid panjang-panjang. Wa dawamul uzri ilal ihram, dan yang keempat berkekalan uzur hingga takbiratul ihram. Bisaniyati, yang kedua, yakni berkekalan seseorang yang mengerjakan sembahyang jamak itu di dalam keuzuran yang membolehkan dia solat jamak. Contohnya dia musafir, dia masih lagi di dalam perjalanan, tak sampai lagi ke qaryah dia. Kalau sampai dah qaryah dia nak buat jamak tak boleh dah, dia tak ada uzur lagi dah. Tu kata berkekalan uzur itu. Baik, itulah dia 4 syarat sembahyang jamak. Kita ulangi. Yang pertama, niat jamak pada waktu yang pertama. Yang kedua, muwalat berturut-turut. Yang ketiga,
Yang pertama niat, yang kedua mengerjakan solat yang pertama, maknanya solat zuhur dulu sebelum yang kedua, yang ketiganya berturut-turut, yang empatnya, yang keempat kekal di dalam uzur. Itu empat syarat mayang jamak takdim. Tak larat saya nak cerita bahas mayang jamak takdim sebab dah haru cerita. Ada siapa nak tanya? Boleh empat tu. Ada dekat buku tulis. Syarat jamak takdim 4. Tulis syarat jamak takdim 4. Yang pertama, niat jamak dalam solat yang pertama. Niat jamak dalam solat yang pertama. Yang kedua, hendaklah mengerjakan solat yang ampunnya waktu terlebih dahulu, seperti solat fardu zuhur sebelum fardu asar, dan solat fardu maghrib sebelum solat fardu isya. Itu 3. Yang keempat, mualat. Pada mualat berturut-turut, maknanya jangan diselangi oleh apa-apa perbuatan. Sebelum solat yang kedua, wirid pun jangan. Makan ke tak boleh. Kalau sembahyang qasar boleh, kalau sembahyang jamak takhir boleh. Maknanya jamak takhir, kita sembahyang zuhur dalam waktu asar. Mula-mula sembahyang zuhur dulu boleh, sembahyang asar dulu pun boleh. Katalah kita sembahyang zuhur dulu, lepas sembahyang zuhur pergi makan dulu boleh. Lepas tu baru sembahyang asar pula boleh. Jamak takhir boleh. Jamak takdim tak boleh. Yang keempat, kekal di dalam keuzuran yang membolehkan solat jamak, seperti kekal dalam musafir ataupun darurah. Baik ya, habis. Kita berhenti situ dulu. Kemudian katanya syurutu jam'ut takhir. Syurutu jam'it takhir. Baik, syarat jamak takhir dah. Lu tengok surat nak kertas tu. Wallahu a'lam. Baik, izin bertanya. Jika saya jamak takhir masbuk kepada imam yang tak diketahui tengah solat maghrib atau isyak, tiba rakaat ketiga baru tahu dia solat isyak, adakah sah solat saya? Ya, sah. Boleh teruskan. Ya, sah. Boleh orang sembahyang maghrib ikut orang sembahyang isyak, boleh orang sembahyang subuh ikut sembahyang maghrib,
boleh orang sembahyang apa pun sembahyang apa fardu apa pun dengan fardu yang lain, asalkan dia jadi makmum itu tidak qasar. Nah, dia pun sembahyang tamam juga, 4 rakaat juga, 3 rakaat juga. Kalau dia qasar tak sah. Orang sembahyang qasar tak boleh ikut orang sembahyang tamam. Ingat tu. Orang sembahyang tamam boleh ikut orang sembahyang qasar. Faham yang tu? Orang sembahyang fardu yang zuhur boleh ikut orang sembahyang fardu subuh. Orang sembahyang fardu subuh boleh ikut orang sembahyang fardu zuhur. Tapi kalau orang zuhur tu buat qasar, dia tak boleh ikut orang sembahyang subuh. Tapi orang sembahyang subuh boleh orang sembahyang qasar boleh ikut orang sembahyang subuh. Faham Orang sembahyang qasar boleh ikut orang sembahyang tamam. Orang sembahyang tamam tak boleh ikut orang sembahyang qasar. Walaupun 2 rakaat dia sembahyang subuh qada, seorang ni sembahyang zuhur qasar, maka orang sembahyang subuh tadi orang sembahyang qasar tadi dia tak boleh ikut orang sembahyang subuh tu walaupun sama 2 rakaat. Boleh faham? Orang sembahyang qasar tak boleh ikut orang sembahyang tamam. Orang sembahyang tamam boleh ikut orang sembahyang qasar. Tu kisah dia, cerita dia. Baik, habis. Soalan kedua, jika seseorang itu berusaha tetapi tidak memandang kepada asbab musabab tersebut, tapi dia nampak semua adalah iradah Allah, adakah ia dinamakan asbab atau tajrid? Contoh, makan ubat apabila sakit tetapi tidak sedikit pun memandang usaha tersebut, dia nampak ianya adalah kehendak Allah. Allah jualah yang berkehendak atas kesembuhan dan kesakitan yang ia hadapi. Ni peringkat wali ni. Ni peringkat wali. Pasal dia memandang kurang pun orang soleh ni. Rasa dia nampak iradah Allah. Belum mana dia ni orang wali. Bagus saja ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima Allah. Kita kena ngaji dengan dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منا